sebelum kita bermula sesi pada hari ini, kita sebenarnya hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sekejap saya info kejap. Kita akan Tengok kanan kau bersama tu ni. dengan dua orang speaker yang mana speaker ni berjaya menjana income di QM ni melalui platform TikTok. Jadi kita nak belajar daripada mereka-mereka yang dah berjaya ni, iaitu speaker kita pada malam ini, macam mana dia orang grow akaun TikTok dan bagaimana video dia orang ni boleh FYP. FYP ni for your page, Mira kan? Betul kan? Betul. Jadi malam ini sesi kita akan buat dua sesi lah. Yang pertama bersama dengan Mira, yang mana Puan Amira ni dia akan ajar ataupun kongsikan cara nak grow followers, yang mana nak masukkan link dekat bio macam mana. So dengan itu lebih mudahlah klien untuk reach ataupun contact kita sebagai pemilik akaun. Jadi Puan Amira juga akan kongsikan tips kepada kita bagaimana nak buat video yang menarik sehingga boleh meningkatkan views yang tinggi di video kita, insyaAllah. Jadi sesi yang kedua pula kita akan bersama dengan seorang lagi speaker kita, iaitu Dila Zuhairi ataupun lebih dikenali sebagai Abang Jo. Jadi Abang Jo ini akan kongsikan dengan kita berkenaan dengan community guidelines ataupun do and don'ts yang kita boleh buat, and then elakkan juga untuk memastikan akaun kita dan video kita boleh reach highest views lah. Okay? So tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak buang masa. Udah nak tanya semua orang dekat sini, adakah tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia untuk bersama dengan speaker kita pada malam ini dan belajar bagaimana grow dekat TikTok? Oh, lambat lah. Cik Puan Fairuz, terbaik, sudah bersedia. That's good. Thank you yang respon dengan pantas. So, Puan Amira, sebelum Huda mulakan ni, serahkan kepada Puan Amira. Huda nak bagi tahu kepada semua, Puan Amira grow dekat TikTok dan menyebabkan video dia reach view yang tinggi, dan selepas itu dalam masa 14 hari pada bulan lepas, dia punya income dekat Quantum Meter mencapai 5 angka, tuan-tuan dan puan-puan. So, apa lagi? Jom kita dengarkan perkongsian daripada Puan Amira. Silakan Puan Amira. Assalamualaikum. Saya Amira Yusof. Hari ini sepatutnya session saya fokus mengajar tentang TikTok 100%. Tapi saya fikir saya ni baru 2 bulan berkecimpung dalam dunia TikTok ni. So saya akan share separuh session my experience, and lagi separuh saya akan panggil saya punya Tok Guru. Dekat TikTok ni saya ada follow seorang Tok Guru ni, dan kebetulan dia adalah dealer di Quantum Metal juga. Jadi sebenarnya saya belajar dengan dia cara-cara nak grow account TikTok. So saya akan share my own experience, and saya punya guru Abang Jo ni dia akan lagi go detail cara-cara macam mana kita nak masukkan link dalam kita punya profile TikTok, and then do's and don'ts dalam TikTok. Alright. So sekejap saya Huda tolong mute siapa-siapa yang ni. Alright. So saya nak start share screen. Sekejap. Share screen. By the way, saya Amira Yusof. Saya adalah seorang suri rumah tangga. Saya tak ada kerja apa-apa. Saya duduk rumah lipat kain sahaja. Jadi kebetulan rezeki saya mudahlah sebab saya tak kerja. Jadi saya ada masa untuk fokus banyak sikit dekat TikTok ni. So kalau yang dah bekerja tu pandai-pandai cari masa lah. Maybe masa bangun tidur ke apa ke kan. Nampak tak? Nampak kan saya punya account TikTok kan? Nampak ke? Nampak. Alright. So, di sinilah bermulanya lubuk income saya dekat Quantum Metal. Saya tak berniat pun macam orang kata apa, aim untuk nak buat TikTok ni sampai saya jadi content creator, tak. Cumanya saya ni sebenarnya saya terjebak dengan TikTok ni secara tak sengaja. Saya try je. Saya macam try buat satu video, dan saya buat video tu saya buat sepenuh hati. Saya share sepenuh hati. Jadi bila saya share sepenuh hati tu, makanya saya punya video tu
Itulah FYP. Tapi saya nak share sikit lah before saya masuk tentang TikTok. Saya nak masuk dalam saya punya QM punya saya punya sistem. Saya nak share hasil saya buat 2 bulan di TikTok. Setahun saya dekat Content Matter, saya tak ada apa-apa income yang macam signifikan. Setahun saya di Content Matter, saya tak buat TikTok. Saya cuma fokus dekat WhatsApp status, dekat Instagram. Hasil saya dapat income saya cuma dalam 1,000 ke 2,000 sebulan sahaja. Tapi Alhamdulillah, bulan lepas saya punya income dapat capai lebih daripada 30,000 bulan lepas. Dan saya memang terkejut lah. Itulah hasil daripada TikTok. Maksudnya saya tak cari, saya tak buat live kat TikTok untuk cari followers. Saya tak aim untuk followers. Saya cuma aim nak dapatkan 1,000 saja followers dekat TikTok. Dia dapat 1,000 followers kat TikTok tu, you akan layak untuk masukkan link. Link tu untuk klien you contact you. Phone number you kat situ. You punya link nak register kat situ. So daripada situlah klien-klien kita masuk dalam kita punya orang kata apa, net lah, jaring. So lepas tu dia orang register kat saya. So hasil saya buat TikTok, saya belum check lagi saya punya income saya untuk 2 hari bulan 11 ni, kita check sama-sama. Kalau orang yang baru join, okay, kalau you dealer ataupun you introducer, you akan ada satu float account dekat sistem you. Kat sini So kita klik view kat sini. Saya pun tak tahu lagi saya punya income berapa total 2 hari ni, kita check sama-sama. So kita tengok dekat bulan November, okay, this is saya punya untuk payout bulan November. Dealer Content Matter, consultant Content Matter, dia boleh check dia punya payout the latest every single time. Setiap saat tu dia ada dia punya updated. Setiap kali orang beli, kita kan ada updated payslip. So ini adalah payslip saya untuk 2 hari dekat Content Matter, hasil saya buat TikTok. So 346 USD. Kita convert tengok 346. Saya pun tak ingat sangat nak kira. Okay. So roughly lah 346. Jadi saya punya income 1,600 hanya 2 hari untuk bulan November. Ya. Hanya dengan kita main TikTok sahaja. Kita main, kita bukan sekadar macam kita main scroll-scroll macam tu, bukan. Dia ada cara-cara dia. So saya tunjuk income ni, bukan saya nak belagak. Saya nak tunjuk potential. 2 hari dekat QM dapat 1,600. Hanya dengan kita fokus dekat TikTok sahaja. Okay. So ini income saya untuk 2 hari. Alhamdulillah. Dan ini saya punya apa? Bestnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semua daripada Allah. Saya cuma usaha tapi yang bagi tu Allah. Okay. So hasil saya main TikTok juga dalam masa 2 bulan ni. Sebelum saya buat TikTok, saya punya total. Kita boleh check all of our client. Semua saya punya client direct ke indirect ke cuma 70 orang sahaja. Sikit 70 orang. Tapi saya dah bangga. Saya rasa macam saya appreciate sangat siapa-siapa yang dengan saya tu. My first 70 client, saya sangat-sangat appreciate. Sebabnya dia datang kat saya sebelum saya famous. Sebelum saya ni orang kenal pun. So these 70 people ni is my family friends lah. So dan saya betul-betul datang lah 70 orang ni. Bila saya buat TikTok dalam masa 2 bulan, datang Allah bagi lagi dekat-dekat 1,100 yang baru. 2 bulan ini adalah total semua. Kita check dekat kita punya TikTok, kita boleh check juga kita punya klien kita yang direct ataupun yang tak direct. So this is the check kat direct klien saya. So my direct client now is 800 lebih. 800 hasil 2 bulan kita main TikTok. So you boleh decide kalau you betul-betul nak buat QM, you boleh try TikTok untuk you cari lubuk-lubuk klien baru. Kita dah try buat kat WhatsApp status, kita dah try buat dekat Facebook kita, Instagram. Itu semua kawan-kawan kita. Itu semua family-family kita. Tapi dekat TikTok, kita aim untuk cari strangers. And these are the 800 strangers yang datang dekat saya, directly daftar bawah saya. Itulah potential besar TikTok yang nobody can expect. Kan? Dan ini saya punya GSA. Dulu saya punya GSA adalah RM100, RM20, RM200. Ratus-ratus je lah. Tapi tengoklah, GSA saya dah ada 50 gram emas. Memang hasil main TikTok. Alright? So saya nak go straight into kita punya details macam mana kita nak grow through TikTok. Alright? Dekat TikTok ni, alright, saya buka slides So today saya nak fokus straight away how to promote QM dekat TikTok. Straight away. Kalau you nak fokus kalau you nak promote tentang QM, tak payah dah promote tentang anak-anak kita, family kita, tak payah. The account straight away tentang TikTok saja, tentang QM sahaja. Sebab saya dah try dah. Saya punya account, whenever saya post pasal saya punya family, pasal saya punya anak-anak, dia punya view dia slow. View dia ratus-ratus je, ataupun 1,000, 2,000 saja, tak banyak. Maksudnya orang tak berminat tentang kita punya family. People don't want to know about our personal life. Kalau you nak fokus pada QM, terus your video is all about QM. Jangan campur.
Saya punya video dulu ada tak? Ada juga lah saya punya account saya tu video anak-anak saya. So what I did was Abang Jo, our next speaker, dia dah pesan kat saya. Dia cakap jangan delete video-video yang tak berkaitan. Jangan delete sayang. Tapi kita hide saja. Kita boleh hide. Kita boleh sembunyi. Okay. So next. Okay, so today agenda kita nak discuss, tadi dah cakap sikit tentang saya. Then first kita nak cari macam mana nak dapat kita punya 1,000 followers. Kat awal ni, kita sebenarnya tak perlukan followers yang beratus-ratus K pun. Kita nak 1,000 saja. Sebab once kita ada 1,000 follower, TikTok akan bagi kita, akan buka satu special column dekat kita punya profile kita untuk kita masukkan link. Iaitu yang kedua ni, Linktree. Linktree ni free, buat free. Yang ni nanti Abang Jo akan ajarlah cara-cara nak buka dia pun semua free. Okay. Bila kita letakkan Linktree dalam kita punya bio kita, dalam profile kita, TikTok kita, orang boleh contact kita. Sebab TikTok dia sangat-sangat pantang. Dia betul-betul pantang kita promote, kita sebut pun tak boleh nama-nama social media yang lain. You sebut WhatsApp ke, you sebut Facebook ke, Instagram ke, Telegram ke, YouTube ke, tak boleh. Kalau dalam you punya video ataupun you punya gambar kat TikTok tu ada kecil logo, number phone, alamat rumah you, barcode ke anything yang privacy, dia akan ban you ataupun dia akan sekat video you tu. Sekat tu maksudnya view you sikit lah. So bila view you sikit, orang tak boleh nak tengok video you, orang tak kenal lah tentang you. So orang tak akan register QM dengan you. Jadi penting untuk kita faham ya, dekat TikTok ni penting. Ya Allah, sorry. Buat Amira termute tu. Okay. So saya nak kata dekat TikTok ni dia tak macam perangai macam kita dekat Facebook dengan kita dekat Instagram dekat Facebook, Instagram kita boleh sebut je any social media yang lain. Kita boleh sebut nama-nama social media yang lain boleh. Tapi di TikTok satu kepantangan besar. Dia tak suka orang share tentang social media lain. Dia nak orang TikTok stay kat TikTok sahaja. So kat TikTok kita tak boleh nak tulis nama phone kita. Tak boleh sebut pun. Tak boleh letak logo pun. So tapi special dia kalau you ada 1,000 followers, TikTok akan bagi you speciality. Iaitu you boleh letak Linktree yang free ni. Dekat Linktree ni lah you letak, you sumbat semua you punya details. Number phone you, cara nak register, link nak register QM, semua kat situ kat Linktree. Alright? And then saya akan ajar juga how to answer DM dekat TikTok ataupun dekat WhatsApp. Sebab once you dah start ada followers, even 1,000 pun, orang akan start DM you, tanya you, Assalamualaikum, QM ni apa? Assalam, macam mana nak mula? Assalam, ini sifat emas macam mana? Orang akan start question you. Kalau you baru follower 1,000, you akan ada banyak masa untuk jawab soalan. Lama-lama bila you start ramai followers, you takkan ada masa banyak untuk nak jawab soalan ramai-ramai macam tu. So I bagi shortcut untuk how to answer dekat TikTok dengan juga dekat WhatsApp. Alright? And then saya akan juga sentuh sikit lebih tentang personal coaching. Okay? Sebab semua saya punya klien dekat TikTok ni, walaupun dia DM ke apakah, saya akan terus divert dia pergi kepada WhatsApp. Sebab dekat TikTok ni, dekat DM pun, you tak boleh sebut nama phone you tak boleh nak bagi link apa-apa YouTube, tak boleh. Even dekat DM TikTok pun dia sangat-sangat restrict. So saya tak suka explain dekat klien saya melalui DM. Saya akan kata kat dia, boleh contact saya dekat number sekian-sekian. Macam tu. Okay, so saya akan divert all of people yang ask me to my WhatsApp. So dekat WhatsApp baru saya akan personally coaching dia. Walaupun saya time tu ada 30 orang tengah queue WhatsApp, saya tak reply, saya akan personally coaching seorang-seorang. Saya akan entertain seorang-seorang. Kena multitask lah. Okay. Ada yang saya akan buka kat laptop, untuk saya buka WhatsApp, itu dekat phone sikit. Kita kena ada a few gadgets lah untuk kita multitask bila kita dah banyak-banyak klien. Alright. And then group coaching. Okay. So nanti saya akan share tentang tu semua. So next. Okay. Straight away dekat TikTok. Macam mana kita nak dapat 1,000 followers. Some of my friends dah dapat 1,000 followers. Bila saya dah ajar, I teach them the teknik yang sama dan dia dah berjaya dah dapat 1,000 followers. Senang, dalam 3 hari pun ada yang dah dapat dah 1,000 follower. Padahal selama ni dekat Instagram, dekat TikTok cukup susah nak dapat. Tapi dekat Instagram, dekat Facebook cukup susah nak dapat. Tapi dekat TikTok senang, you ikut ini 5 step yang I akan bagi ni. Yang pertama sekali, teknik kita follow back orang. Nanti dekat profile TikTok you dekat atas tu, profile kanan kita belah atas, akan ada button tapak kaki. Ada macam tapak kaki tu ataupun dia akan keluar number. Klik kat situ, akan ada list orang yang dah pernah buka profile you. So maksudnya dia dah pernah berminat nak tengok profile you.
Jadi dia akan tinggalkan jejak kat situ. So what you can do is you click ada button follow back, follow dia. Follow dia balik. Maksudnya orang tu dah berminat nak kenal you. So you apa you buat ialah you pergi terus follow dia. So later kalau dia belum follow you, dia akan follow you balik. This is how kita increase kita punya followers. Itu satu. Itulah saya buat hari-hari. Pagi saya check, tengah hari saya check, petang saya check, malam saya check. Bukanlah saya duduk 4 jam straight away. Selang-selang 3-4 jam saya check lah siapa yang ada scroll, siapa yang ada masuk kita punya profile ni. Saya follow dia balik. Alright? And then ni adalah 5R di VTT. 5R nanti saya akan tunjuk live dekat TikTok saya. So 5R, R maksudnya rukun. Apa benda-benda yang wajib kalau you pergi kat orang punya video kat TikTok, ini 5 benda yang rukun yang wajib you buat dekat video-video orang tu. Okay? Dekat TikTok allow kita untuk follow quota maksimum 200 orang. Ni. Dia allow you follow 200 orang per day. So kalau sehari you follow 200 orang dekat video orang, so 200, hari pertama 200, hari kedua 200, hari ketiga dah 200 lagi. So 200 dah 600 dah. Kalau 5 hari, 200 dah 1000. 1000 ni you dah follow orang, at least half of that akan follow you balik. Itu I boleh guarantee. Sebab orang kat TikTok ni, dia memang suka follow orang. Dia memang nak tambah followers dia. So, dia pun akan follow orang juga. Okay? So, gunakan kuota sampai habis ni. Sampai rapat ni, 200 ni. Sampai TikTok bagi you satu notification, you follow too much today. Then, you boleh stop follow orang. Itulah saya buat hari-hari. Saya akan follow orang sampai TikTok bagi saya reminder, dah follow too much. Saya akan stop follow orang. Every day. So, saya boleh grow dengan cepat. Dan tengok like semua komen orang. Ni saya akan ajar nanti. Tengok video orang sampai habis. Wajib tengok video orang sampai habis. Okay. Macam nak tengok video sampai habis tu? Sekejap, saya buka live dekat saya punya TikTok. Alright. Boleh nampak kan? Nampak ke? Okay. So this is yang ni dekat saya punya desktop lah. Tapi lebih kurang sama je macam dekat phone. Okay. Alright. Dekat sini. Okay. Kalau let's say lah you baru-baru buka phone kan, terus buka TikTok. Okay. You can dapat, there's a lot of videos. You see? There's a lot of videos. So apa maksud video bila saya kata tadi tu? Tadi saya kata buat 5R, 5 rukun tu apa? Rukun yang pertama, kalau you kat atas ni akan ada satu gambar profile dia dan gambar ada T. Kalau dekat phone ada profile dia dengan simbol T tambah. Tapi kalau dekat desktop dekat sini, follow. So kalau you belum follow dia dan ini adalah macam kalau you rasa account yang bagus, you okay, so you boleh tekan untuk follow dia. Itu yang pertama, rukun yang pertama. Okay. Saya cari video yang best sikit lah. Okay, macam ni lah. Ini video yang bermanfaat sikit. Okay, first of all, kalau kita belum follow dia, kita follow dia dulu. Tekan follow dia. Nampak dia yang saya tekan. So now kita dah follow dia dah. So now kita dah buat satu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, nampak tak tanda button love ni kali hitam. Bila kalau hitam maksudnya kita belum like video dia. Kalau you rasa video dia ni best, you tekan love. Saya tak tengok dah. Saya tekan love. Untuk masa saya the first sebulan saya kat TikTok tu, video apa pun saya akan tekan love, saya tekan like, saya akan bagi dia merah. Bila you tekan button follow, you tekan button merah, TikTok akan nampak you tengah buka engagement, you berminat dengan video orang ni. Okay? Tapi itu belum cukup. Lagi baik kalau you pergi tekan dekat komen ni. Nampak tak sini? Ada macam button macam ni. Okay. Tekan dekat sini. Tekan dekat komen dia. Inilah orang kata apa? Key utama saya boleh dapat followers yang ramai dan saya boleh dapat view yang tinggi. Saya punya kerja hari-hari, saya akan buka video orang dalam 2, 3, 4. Saya akan pergi kat tepi ni. Okay, saya akan pergi like. Nampak tak? Nampak tak ni? Ni. Nampak tak ni? Button love ni. Saya akan pergi like satu-satu ni. Komen orang ni. Dia memang nampak macam-macam buang masa. Ni. Button love ni. Dia betul-betul macam wasting time. Saya pun masa saya first start TikTok tu kan, saya tengok sifu-sifu TikTok mengajar lah. Abang Jol lah mengajar. Saya macam, biar betul takkan nak follow seorang-seorang ni. Macam orang kat komen ni, you tak payah follow dia pun tak apa. You just pergi like komen dia. Like. Inilah yang saya buat setiap hari. Macam kat sini ada 67,000 komen. Saya tak pergi like semua. Tapi kalau ada 100 komen, saya akan like semua komen. Sampai ke bawah, saya akan like ni semua-semua ni. Saya makan like. Bila you like komen orang ni, TikTok akan nampak yang macam you berminat dengan orang ni punya komen. Dan dia akan buka engagement kita dengan, contohlah kalau kita pergi like komen Collie ni, nama dia Collie kan. Bila kita like
Callie ni punya komen, TikTok akan buka engagement kita dengan Callie ni. So akan ada tendensi lepas ni Callie ni akan nampak video-video saya. Walaupun dia bukan orang Malaysia, bila kita like video dia, okay, saya post pasal QM, dia akan ada tinggi chances untuk saya punya video masuk dekat dia punya FYP, masuk dekat dia punya for you dia tu. This is how saya dapat saya punya view tinggi. Saya pergi like ni, inilah key saya dapat ni. Semua ni. Semua saya pergi like komen dia. Nampak macam ridiculous, but it happened to me, it's true. Betul. And then if you feel like kalau macam saya, kalau saya rasa this video is very good, macam next time saya rasa saya akan berminat nak tengok lagi, saya akan tekan button ribbon ni. Sekarang kalau hijau, sekarang kalau hitam. Tapi kalau once kalau ibu minat, ini adalah rukun yang ke 1, 2, 3, 4. Rukun keempat ni, you pergi tekan button ribbon ni. Akan jadi color kuning. So once you tekan button ribbon ni, berarti you save. Bukan save kat phone, save kat TikTok ni saja. So later bila you nak tengok balik, you boleh tengok balik. So senanglah macam tu. So bila you pergi like, bila you pergi komen, you pergi love komen dia, you pergi save dia punya pergi favorite, and then you tekan butang anak panah ni. Tekan butang anak panah ni, lepas tu you boleh copy link, you boleh share kat WhatsApp, you boleh share kat Facebook. Kalau video-video yang QM yang best-best, I akan copy link ni, lepas tu saya akan pergi post kat saya punya WhatsApp status, kat saya punya WhatsApp group. Saya akan post. Bila kita buat semua ni, inilah 5R tu, 5 rukun. Rukun yang pertama pergi follow orang tu, kedua pergi love dia punya video, ketiga kita pergi buka komen dia, kita pergi komen dekat dia dan kita pergi like komen-komen dia. Rukun keempat kita pergi tekan ribbon ni, ribbon kuning jadi color kuning supaya kita boleh save video dia. Dan rukun kelima, kita pergi copy dan kita share video-video orang tu. So TikTok, the more you give, the more you get. Bila you rajin pergi follow video orang, pergi love video orang, pergi share video orang, lagi TikTok akan push video you tu untuk orang tengok. Kalau you jenis yang macam malas lah, kalau you macam malas lah nak pergi like video-video orang, so TikTok pun takkan push video you. Kalau you rajin buat 5R ni, barulah TikTok akan push video you. Inilah saya punya rezeki. Saya fokus sebulan pertama saja untuk saya buat 5R ni. Bulan kedua saya dah busy, saya dah jarang dah buat 5R secara full, tapi saya akan still like komen orang. Tapi inilah 5R ni terpaling penting. Okay. Second pula, TikTok pula bagi you lagi another quota lagi 200, tadi 200 tu untuk tengok, untuk follow orang dekat dia punya profile, follow orang dekat dia punya video. Tapi dekat live pun, TikTok kan selalu ada live kan? Selalu ada live. So, bila you follow dekat live pun, we have another extra 200 quota per day untuk you follow orang dekat live tu. So, 200 people dekat video orang, 200 people dekat dia punya live, 400. Sehari quota you 400. Kalau you betul-betul buat 5R ni dengan follow orang dekat live dia, sehari 400, so dalam 3 hari you dah boleh dapat 1000 followers. Dalam 3 hari, you dah boleh letakkan link dekat you punya bio untuk orang contact you. So macam mana nak follow orang kat live ni macam mana? Okay, sekejap saya tunjuk So pergi balik kat TikTok kita. Okay, tekan dekat live. Dekat phone you akan ada dekat button dekat atas tu dekat live kan. Okay, tekan dekat live. Okay, carilah. Kalau let's say lah you ada macam minat sambil kita juga, okay? Okay guys, right. So let's say lah macam orang ni kan, you minat dia. Okay, klik untuk tengok live dia. Okay, dan dekat atas ni, okay, kita boleh follow. So kat sini pun kita boleh follow dia. So kita boleh cukupkan kuota. Saya mute dia. Okay, so dekat live kita boleh follow sampai 200 orang satu hari. Kita boleh follow dia ni. Kalau kita nak follow dia, tekan je follow dia tu. Okay, second, yang paling penting ialah kita pergi kat sini ni. Dekat you punya live atas tu, kalau dekat phone, dekat atas belah kanan. Dekat desktop, dekat tengah-tengah. Tapi cari button yang ada gambar orang ni dengan number. Klik kat situ. Okay, klik kat situ. Nanti akan keluar list-list orang yang tengah top view dia. You pergi, klik kat link ni, dekat sini, dekat you punya phone you tu, klik kat atas tu. Katalah kat sini ada 800 orang kan. You boleh follow orang-orang kat sini. So satu live, kalau live tu ada ramai orang, kalau istilahnya ni ada 800 kan, TikTok akan tunjuk top 100 orang yang view. Macam kat sini top viewers lah. Okay. Dia akan tunjukkan ni. 100 orang yang paling top, yang tengah view dia punya live sekarang ni. So kalau kat phone you kan klik kat sini,
nanti dia akan keluarlah list-list viewer yang top. Top ni adalah orang-orang yang rajin bagi gift. Tapi you tak payah bagi gift pun. Semua yang ada ni semua yang free-free. You don't have to keluarkan duit, you tak payah. Okay, you pergi klik kat profile one by one ni. Apple, contohnya Apple Milkshake. Klik kat profile dia. Pergi follow dia. Ni saya buat. Lepas tu pergi pula kat orang lain. Iman Koi. Klik kat dia. Pergi follow dia. Buat sampai cukup kuota 200. Lepas tu pergi lagi kat orang lain. Syed Zainal ni. Pergi. Follow dia. Nampak macam betul. Kalau saya cakap kan. Nampak macam wasting time. Tapi memang ni lah cara dia. Untuk you nak dapatkan cepat-cepat dapat followers. Okay. I buat ni sampailah habis ke bawah ni. I akan scroll sampai ke bawah ni. Sampai bawah-bawah sekali semua I akan buat. Sampai bawah-bawah ni semua I akan buat. Sampailah ke 99 orang yang terakhir. I akan keep on follow dia. Sampai cukup kuota 200 orang dekat live. Itulah yang I buat setiap hari. Dan memang menjadilah. Memang menjadi. Mungkin the first 2 weeks you tak nampak hasil dia. Tapi lepas sebulan hasil you follow orang ni, you akan nampak hasil dia. View you makin tinggi. Memang berbaloi lah cakap. Memang berbaloi. Okay. So now kita dah belajar macam kita nak follow orang kat live. So pastikan setiap hari tu habiskan kuota. 200 dekat orang punya profile, 200 dekat orang punya video. Dengan 200 orang you follow dekat live dia. So, I boleh cakap lah, bila I follow orang, at least separuh akan follow you balik. So the more you follow orang, the more orang follow you balik, cepat-cepatlah you boleh dapatkan 1000 follower tu. Dekat DM juga, you boleh buka kat DM. Dekat DM akan nampak tangan orang tweet macam ni. Dekat DM kan, kalau you klik kat DM, contoh DM sekejap. You pergi kat atas ni, dekat kat ni. Ni tanda message ni. Boleh klik kat sini pun boleh. Kalau kat phone lah. Okay, akan ada satu, akan ada list. Kat sini kan orang-orang yang meraji mesej kita boleh check. Kalau orang mesej kita, walaupun dia cuma hantar macam ni. Okay, walaupun dia cuma hantar lambang yang macam ni. Kadang-kadang orang dekat kita punya DM, dia akan hantar lambang macam ni. Lambang dia, bye-bye. Kita balas. Nampak macam it's a simple thing kan. Saya akan always balas orang. Walaupun dia tak tanya pasal QM pun. Dia tak tanya. Dia cuma hantar gambar tangan bye-bye je. Tapi saya akan balas. Usually kalau you ada masa, I akan mention nama dia. I baca nama dia kat sini. I akan mention nama dia. So orang tu akan rasa macam, wow, orang ni alert dengan nama dia. Dia pun akan rasa macam happy kawan dengan kita. Mungkin dia akan follow kita balik. This is how my style. I akan personalize orang tu. I akan try sebut nama orang tu. Dan I akan letak emoji kat hujung nama dia. Supaya dia akan rasa macam, dia ni happy je message I. Kita pun happy message orang bila kita panggil nama dia, kita letak emoji yang elok-elok kat dia. Alright. So, bila kita selalu macam kita, I sebut nama dia je pun. Dan dia pun balas balik dengan macam ni je pun. Tapi, this is how we see. But not what TikTok nampak. TikTok nampak, wow, Amira berminat nak kawan dengan Satya Sami ni. TikTok rasa macam tu. So, TikTok akan start keluarkan saya punya video-video dekat Satya Sami ni. Lepas ni, bila Satya Sami buka dia punya TikTok, akan always keluar saya punya video dekat dia punya For You. Dekat Satya Sami ni. So, this is how I gain a lot of view dengan followers. Jadi, semua benda dekat dia punya profile ni, you tekan, you godek-godek. Supaya you tengok, okay, ni ada jambatan apa ni? Tengok example lagi. Yang ni, Cik Bulan Bintang ni. Kadang-kadang tu, saya sebenarnya akan hantar ada ikon. Kita tegur dia. The more kita tegur orang, the more orang akan nampak video kita dekat dia punya For You. This is how kita betul-betul boleh increase kita punya viewers dengan followers. Macam ni, Siti Azila ni. Okay, dia tanya, salam, saya minat nak join. Macam mana ya? Ini typically yang you akan dapat. Bila lepas ni you rajin post dekat TikTok, this is the typical DM yang you akan dapat. Macam mana? So, saya akan terus divert dia pergi dekat Linktree. Okay, saya cakap kat dia, saya akan mention. Again, I will mention nama orang tu. Sebut nama dia, you copy je nama orang ni. Copy nama dia, and then letaklah sikit ikon-ikon yang cute-cute, yang macam buat orang tu rasa happy, buat orang tu rasa macam, dia bagi kita ikon. So, kita ada extra effort kat situ. People see that we are putting extra effort, so people akan rasa happy untuk be our client. Janganlah just panggil, janganlah just hi, kosong. So orang pun rasa macam, dia ni message dia macam krik-krik je kan. So put extra effort kat situ, right? Saya akan divert saya punya client untuk terus. Saya suruh dia pergi daftar terus dekat saya punya bio ataupun contact kita. So TikTok kan dia paling pantang kita tak nombor phone. So dulu saya selalu tak my phone number, saya tak full.
019369, saya akan letak emoji kat ujung. Awal-awal TikTok tak detect. Dia tak detect, dia tak delete saya punya message ni. Dan saya tak kena community guideline. Tapi lama-lama bila saya dah start ramai followers, dia dah start block saya punya message. Dia dah start delete saya punya message. Sebabnya dia paling pantang kita letak phone number. Tu kepantangan dia. So saya buat trik baru. I put my phone number dalam turutan macam ni. So TikTok setakat ni dia tak detect lagi lah. Saya letak phone number ni. Dia assume this is just a number. So you pandai-pandai lah kreatif untuk letak number phone you. Sebab tak semua klien rajin pergi kat you punya bio. Saya cakap kat you, tak semua klien, kalau klien tu orang muda ataupun dia betul-betul nak buat QM, dia akan rajin lah pergi klik kat bio you untuk pergi cari phone number you. Tapi tak semua. So I put siap-siap my phone number. This kind of form. So orang akan faham, oh ni nombor phone dia kat ni. So dia akan try lah call. So directly orang akan terus pergi WhatsApp saya. Bila WhatsApp, senang saya nak guide. Sebab kat WhatsApp ni kita nak post link apa semua pun boleh. Tak ada rules and regulation. Okay. So this is how I layan my client lah. I akan one to one dekat WhatsApp nanti. And then bila once you dah start dapat 1000 followers, alright, you buat simple. You buat teknik-teknik 4 ni 3-4 hari for sure you dapat 1000 follower. So once you dapat 1000 follower, nanti Abang Jo akan ajar you macam mana nak buat link tree dekat you punya bio. So start awal-awal tak payah lagi kalau nak buat video. Lepas you dah dapat 1000 follower ni, dah boleh start seriously buat video dekat TikTok. Serius-serius pun tak payahlah nak serius yang macam kita nak kena record, nak kena beli lighting, nak kena beli kamera baru, tak payah. Saya pakai phone saya yang low quality. If you see my video saya semua yang low quality. Memang phone saya cikai, phone Android saja, bukan iPhone pun. Saya tak ada lighting, saya tak ada lighting, tak ada apa. Okay, tapi kita buat video yang sesimpel yang kita mampu. Try buat semua video like 15 to 60 second. Then my experience, I always tell story about my own experience. My story. This is how orang berminat. Sebab kita belum famous dekat TikTok. Dekat QM pun kita tak famous. So nobody akan tengok kita. Tapi kalau you terus share tentang QM, orang akan swipe. Sebab orang akan rasa macam, ramai lagi yang akan share pasal QM ni. Swipe je lah. Sebab dia tak kenal kita. So buat self-branding dulu. So this is what I did. Saya share my own experience dulu. Macam mana saya start buat content meter. Macam mana saya boleh terjebak beli emas RM10. Saya share benda-benda basic. Yang benda-benda basic tu yang you tak payah nak fikir benda. So it's your own experience. Kan? So you tak ada lah rasa yang macam, nak share apa ni? Nak share apa ni? Tak ya. Okay, alright. So, dan yang penting sekali, okay, 2 saat pertama tu video you mesti menarik. The first 2 second tu you fikirlah, pandai-pandai lah fikir. Kalau ayat-ayat ni, kalau let's say lah ayat I cakap ni, orang akan swipe tak? You sendiri boleh rasa. Kalau tak best, orang akan swipe. Serius, kalau tak best, you punya the first 2 second tu, you boleh rasa, tak best ni, orang akan swipe ni. So you be creative. So cara saya nak selamat, saya akan always start my video dengan soalan. Bila soalan, for sure orang akan stay. Orang takkan swipe saya punya video. Because orang nak tahu jawapan dia. I always start dengan, kenapa ni, kenapa orang sibuk ni? I akan start macam tu. So orang macam akan stop and stare at my video. Nak tahu apa jawapan dia. So carilah the best technique in that you boleh present. So this is the summary untuk buat video. Benda yang paling mahal adalah pengalaman you dalam content meter. Even you baru sebulan dekat QM, share apa experience you, siapa yang introduce kat you pasal QM. Masa dia introduce kat you tu, what makes you rasa macam nak register QM. Share, benda-benda kecil pun you share. Video macam ni, you tak payah nervous sebabnya itu your own experience. Share. Dan saya share memang basic company tentang GSA sikit-sikit. Memang tak payah go detail calculation, tak payah. Kalau you belum famous, jangan go through detail untuk orang pening. Just bagi surface sahaja tentang our product. Dan paling penting fokus buat video tentang FAQ. Okay, FAQ ni you boleh google lah dekat QM punya website pun ada FAQ. So kenapa saya suruh you buat pasal FAQ? Sebab nanti dekat WhatsApp, okay, bila dekat WhatsApp, dekat DM TikTok, orang akan tanya pasal FAQ. People will ask you basic question. Inilah example question yang I akan dapat every day. Dekat TikTok DM ataupun dekat WhatsApp. Dia akan tanya, GCA tu apa? So you explain, memang habis simple. Tak payah explain pasal spread semua, tak payah. Yang tu video lain. Spread buat video asing nanti bila dia dah famous. Basic dulu. GSA ni minimum berapa? Long term, short term, ni. GCA ni apa benda? GAE ni long term, short term. Memang basic.
Try buat video 1 minit saja. Jangan lama-lama. Nanti orang bosan, orang swipe. Okay. So orang kan always tanya, wajib tak beli emas setiap bulan? Always people ask me this kind of question. So buat video-video yang macam ni, yang FAQ. Kak, harga emas ni kat KM ni harga mana satu nak tengok sebab banyak harga. Orang tanya, QM ni scammer ke? Ada emas fizikal ke? QM ni apa? Minimum berapa RM? Oh, semua ni adalah FAQ. So kalau you tak pasti nak buat video apa, buat video FAQ dahulu. Sebab apa? Sebabnya bila orang tanya you soalan, jangan type jawapan. Jangan tulis jawapan. What you can do, inilah yang I buat. Yang ni lah buatkan I punya video pun cepat naik dia punya view. Sebabnya when people ask me this question, I akan pergi dekat video-video I. Contohlah, these people ask me, tanya I, okay, emas fizikal ada tak? Saya tak jawab. Sebab I have more clients kat belakang ni tengah tunggu I untuk I nak jawab soalan apa kan. So what I did was, I go to my, sekejap mana page I. Okay, so what I did is, I akan pergi dekat page I, sebab I kena siap-siap buat video-video tentang FAQ. So, when they ask me about the physical goal, I pergi cari. I pergi cari. Mana dia video-video I yang physical goal tu kan? Saya cari. Mana physical goal? Ni, physical goal ni. So, kita pergi kat saya punya video ni, kita boleh copy link ni. Copy link ni, paste, bagi kat WhatsApp dia. So, nak tak nak, dia memang akan kena buka kita punya video. Bila dia buka video kita, naik tak view kita? View kita naik. Walaupun dia tengok tak habis, dia tengok sikit je kan. Dia kadang-kadang orang tengok tak habis pun. Tapi at least what we get is kita dapat view. Inilah yang the trick yang saya buat. Whatever question people ask me yang FAQ, I will never type. Saya takkan type jawapan. Saya akan copy saya punya link video, bagi kat dia. So sementara dia tengok video tu, saya boleh layan klien-klien lain. This is how I multitask. Sebab because I have so many clients. So in the meantime, okay, you ask me about physical goal bar. Okay, I copy paste ni, I bagi you video, you tengok Ustaz for 1 minute. In the meantime, I layan klien lain sekejap. Nanti I come back to you. This is how I multitask. Kena be smart lah. Alright? So itu sangat-sangat penting. Buatlah video-video tentang FAQ ni. So FAQ ni lah yang membantu you untuk you faham basic QM dan untuk orang faham basic QM. Itu penting. Alright. And then last saya nak ajar, yang ni saya tak boleh tunjuk dekat live desktop sebabnya tak nampak. Tapi nanti you pick up phone you, bila you dah start buat video, okay, bila you dah start buat video TikTok, klik dekat video-video you tu, dekat ada tiga dot ni, klik kat dot ni, dia akan keluar benda ni. Okay, you kat bawah ni, you swipe sampai jumpa add setting. You klik dekat add setting ni, then what you can do is, you klik dekat ni, hijau ni, bagi dia jadi hijau. You klik add authorize. You authorize, maksudnya you allow TikTok untuk promote video you for free. You hijaukan button ni, button add authorize ni, you klik 365 days. Maksudnya you allow TikTok untuk promote video you selama 1 tahun. Percuma. Tak payah bayar. Inilah yang Huda, our host, ajar saya. Yang ini juga membuatkan saya punya video cepat naik view. Because TikTok tolong promote saya punya video. Saya kan tak ada duit masa saya awal-awal buat QM dekat TikTok ni. So saya buat semua yang free. Tak pakai duit sesin pun. Dengan ni, cara ni, TikTok akan start. Dia akan ambil kita punya video, dia akan pergi hantar PM kat seorang our friend. Dia akan PM kat our friends kita punya video. So nanti bila our friends buka DM dia akan nampak link ni. Dia akan nampak macam kita send. Padahal kita tak send pun video kita. TikTok tolong send untuk dia bagi dia tengok. Branding lah ni. Secara percuma. Ini penting . Yang ni bahagian ni sangat-sangat penting. Sebab dia percuma. You buat je sini. Walaupun video you rasa macam tak best ke apa ke, you buat je. You will never know the potential. Okay. How TikTok boleh go and promote you punya video. Okay. So, nak cakap as a summary ni dah my last slide salah. Okay. Summary dia ialah, tengok apa yang I buat adalah simple. You fokus buat followers sampai 1000. Fokus nanti buat link dekat you punya bio. Fokus buat video-video yang berkualiti, yang FAQ. Yang this video you guna untuk jawab question-question bakal klien you. So from the video, you boleh dapatkan bagi you punya klien jawapan yang singkat dan padat. Orang senang faham. Kalau macam ada orang yang dia suka type kan. When you answer in video, maybe orang boleh faham lebih detail. Sebab you explain orally. Alright? And then,
jimat masa kita lah. Jimat masa I. I pun macam sempatlah nak layan 5, 6, 7 clients on the spot. Okay. At the same time, you layan client you, account TikTok you grow. Sebabnya view naik. Every time dia tekan dan buka link tu. Alright? So kita dapat 2 in 1. At the same time, bila kita punya client dah register under us dan dia dah start nak cari orang lain, nak suruh join Content Metal, client kita belum buat video TikTok. Client kita belum pandai share, belum pandai explain. So what they do is they will copy our video, they will copy our link and share dekat orang-orang lain. So this is how kita dapat juga view kita naik. So bila view kita keep on naik, senang kita FYP. Bila senang kita FYP, lagilah ramai orang register dengan kita. Alright? So dan saya pun akan link saya punya social media. Maksudnya saya akan copy saya punya link video saya ni, saya akan paste kat semua. Saya akan promote kat saya punya WhatsApp status everyday, kat saya punya group WhatsApp, Telegram ke, FB ke, kalau IG you ada. Copy link video you everyday. Kalau let's say hari ni you buat video, copy dan pergi paste kat semua social media you. Untuk orang tengok. Saya cakap sekarang ni kan, ada tak tulis dah WhatsApp status, ada tak type dah. I buat satu video, I pergi post kat semua social media I. And video I memang view tinggi. Because kita post kat semua social media, orang akan tekan. Orang akan tengok. So inilah yang dikatakan serampang 4 mata. Lebih kurang lah. So this is the summary. Sebulan saja. Sebulan you ikut cara yang I buat ni, yang dah berjaya. Minggu pertama, okay, you target followers you baru dalam 500. Tak ramai tapi okay. First week tu no rush, relax. Kalau you kerja, before pergi tidur, before pergi kerja, try pergi like komen orang, pergi share orang punya video. Alright? Then pastikan tengok video orang sampai habis. Okay, the first week target dapat 500 client, dapat 500 follower pun cukup dah lah. Okay, then first week mungkin you belum confidence. Tak apa, tak rushing untuk buat video. VTT ni adalah video TikTok. Tak rushing, tak payah buat lagi. You relax dulu. Okay? Kita in progress dulu. Minggu kedua. Okay. By right 2 weeks, you dah boleh dapat 1000 followers kat TikTok. Bila dah dapat 1000 followers, you dah boleh start buat video TikTok. Buat video dia simple sahaja dan start masukkan you punya Linktree. Okay. So bila dah start masuk Linktree, what you can do is, you can still buat 5R tu dan increase punya followers. At the same time, you akan start receive DM ataupun klien daripada QM. Because now you dah ada Linktree kan. Orang dah start boleh klik Linktree kat bio you tu. So orang akan start DM you. Okay. And then minggu keempat yang dah seterusnya, you continue buat apa yang I ajar 5R ni, you punya followers akan keep on bertambah. Bila followers makin bertambah, klien pun akan bertambah. Kau tengok kan saya punya, this is actually my last slide lah. Ni slide yang terakhir. Kau tengok saya punya followers tak ramai. Cuma 9,000 lebih. Tapi daripada 9,000 tu, I get 1,000 klien TikTok. So kalau you aim you nak 100 klien, you kena ada at least 1,000 lah. Ataupun at least 2-3,000 lah klien kalau you nak 100 klien QM tu. So lagi ramai followers you, lagi ramai klien TikTok you. Clear tak? Ada soalan tak? Saya nak bawa check dekat komen kejap. Ada soalan Mira. Mira. Copy your video link. Because tak confident nak buat video. Yes, boleh. Kat sini tak pasti ada ketak. Kita boleh stitch tau. Sekejap saya tengok kat sini . Kita klik kat sini. Kat mana nak stitch Sekejap. More. Sekejap. More. Tak ada kat sini. Tapi kalau dekat bawah-bawah ni, dekat bawah Dekat phone ada bila you stitch klik video pakai orang, phone. you boleh stitch ataupun you boleh duet. Kalau you belum confident, okay, you boleh duet dengan video. You just macam orang tu punya video, you just macam angguk-angguk, macam tu pun dah boleh dah. Kalau you macam malu-malu. Okay. Ada soalan tak Jap? I nak baca. Apa lagi soalan? Adalah beberapa soalan Mira. Okay, kita udah tolong baca. Untuk Mira kalau tunjuk terus tunjuk yang macam mana Mira buat Linktree tu Mira terus. Sekejap. Saya buka. okey, saya mohon partisipan ikut flow Mira tau. Sebab kita nak kejar masa. So sekarang kita akan baca terlebih dahulu soalan yang telah ditanyakan oleh partisipan.
dekat ruangan chat terlebih dahulu. Nanti kejap lagi, bila kita allow untuk buka mic, baru buka mic. Boleh Hmm. eh? Hmm. Okay, So, Mira, ada soalan. Untuk ada, add authorization tu, video kita boleh promote percuma once dapat follower 1K ke? tak. Tak ada followers pun boleh buat. Yang tu tak ada kuota. Hmm. Inilah link yang saya cakap tu. Inilah link yang kita aim untuk kita buat kat kita punya video, dekat kita punya profile kita. Ni link ni. So link ni adalah link tree. Kalau you Google, you boleh nampak kan? Kalau you Google, kita cari klik link LINKTREE. Okay, dekat link tree Okay, Okay. memandangkan Mira dah sentuh pasal link ni, soalan ditanya, adakah mana better, mana lebih baik buat link tree ataupun landing page? Yang kau satu link tu. Okay. Ini saya punya link tree. Nampak kan saya punya link tree? Bila orang klik link tree saya, okay, kita open. Saat maksud dia landing page yang ni kan udah kan? Yang ni. Ni kan? Ya, betul. Ke Ah, kita punya apa? Kau satu page. itu pun boleh juga, tapi saya prefer Linktree sebab I can put a lot more here. Saya boleh letak saya punya WhatsApp, saya punya Instagram, saya punya TikTok. Dia lagi Linktree ni, you can put as much link as you want. YouTube you boleh, Telegram semua boleh. So kat sini bila orang klik saya punya link contoh tadi kan. Tadi orang klik saya punya link ni, dia akan pergi dekat Linktree saya. So dia boleh klik kat sini. So, bila dia klik kat sini, dia akan nampak ni lah landing page yang Content Meter sediakan khas untuk semua konsultan Content Meter. So orang boleh terus register kat sini kalau dia nak register. Dia pun boleh tengok ada nombor phone saya kat sini. Kita siap ada number staff whatever lagi detail. So orang pun akan yakin dengan kita. Okay. And then kat sini pun saya boleh Nak letak terus. buat Ya. buat link tree tu. Macam mana? Okay. Pergi kat Ada Google. WhatsApp kan. Pergi kat Google, tulis Linktree, LINKTREE ni. Okay, lepas tu tengok kat atas ni, yang ni pun boleh. Ataupun ini pun boleh, Linktree ni. Carilah Linktree ni, klik. Lepas tu kat sini Linktree ni, tulislah. Katalah kita rasa macam kita nak buat nama kita Linktree Datin Amira. Contoh, kan? So kita boleh try tengok. Dah ada tak orang pakai nama tu? Kita tengok sekejap So because saya dah register, dia akan keluar saya punya lah. Tapi kalau belum ada orang claim nama tu, you can proceed untuk guna nama tu. Okay. So dekat Linktree ni you boleh masukkan as much link as you want. Yang ni link untuk register, link untuk WhatsApp, link kita punya consultant kita. You just tekan dekat button purple ni, add link. Lepas tu masukkanlah apa-apa link yang you nak, link YouTube you ke apa ke, add. Lepas tu nanti dia akan keluar kat sini. Terus appear. Appear. Okay, contoh saya ambil satu-satu Saya tengok link Abang Jo contohlah. Okay, saya promote Abang Jo sikit Okay, ni kita punya Abang Jo, our next speaker. Okay, contoh Saya rasa macam saya rasa macam saya nak share video dia. So saya copy video dia. Contohlah katalah ini link yang saya suka kan. Saya copy dia dan saya kat sini. Saya copy dan saya paste link yang saya nak letak kat sini. Dan saya add. Okay, bila saya add, okay, dia akan automatic keluar dekat sini. Nampak tak ni? Ini dia akan terus tunjuk apa yang akan appear dekat saya punya Linktree kalau orang tengok. The moment you paste video, a link, terus akan keluar kat sini. So dia keluar terus Abang Jo Zulkhairi macam tu. So kalau macam you rasa macam nak post, you buat video TikTok yang you explain tentang generally tentang GSA, you boleh post you punya link TikTok tu dekat sini. So bila orang klik, orang tu faham okay GSA ni apa semua kan. Any link that you want you can put here. Dan kalau you rasa macam tak mau pun lah, you boleh off kat sini, kat hijau ni you boleh tutup balik. So nanti kat sini dia akan hilang. Nampak tak dia dah hilang. And then you boleh klik kat atas tu ada appearance. You boleh pilih appearance ni. You boleh pilih sebab I pakai yang free. Tapi kalau you bayar pun lagilah comel-comel. You boleh pilih you nak design macam mana ni. Template macam mana ni. Boleh pilih. Kalau nanti dia akan terus keluar. Yang sambut hari ulang tahun kelahiran pada Boleh mute. So kat sini semua. Yang ni yang free lah.
Saya buat yang free-free saja. Boleh klik. Kalau you rasa you nak yang color soft-soft pun boleh pilih. So Linktree ni sangat-sangat senang. You buat free saja. Okay. Buat kat sini nama you. Kalau nama ni belum ada orang, claim your Linktree dan proceed terus buat you punya profile. So once you dia ada link tu, ambil nanti link tu. Lepas tu nanti you pergi kat you punya profile. Katalah ni saya punya profile kan. View profile. Okay, ambil dekat klik kat edit profile ni. Masukkan Linktree nanti dekat website. Ada tak kat sini? Tak ada. Nanti akan kita boleh masukkan kita punya link dekat dia tulis website. Dekat phone ada. Dekat bawah ni dia tulis you boleh masukkan link untuk website you, masukkan Linktree you tu. Okay. Tapi Linktree ni senang, dia free je, dia free. Jangan risau, tak payah bayar apa-apa pun. Kalau dia minta you bayar, you just klik ambil yang free sahaja. Soalan ni tak? Saya nak tengok soalan jap. Kena proceed dengan Abang Jo dulu. Ada yang minta izin untuk kongsikan video Mira. Untuk boleh. Kalau dekat TikTok, content creator tu dia boleh buat setting. Kalau content creator tu dia kalau you klik untuk share, boleh, you boleh klik copy. Maksudnya content creator tu allow you, bagi you share. You tak payah minta izin dah. Tapi kalau content creator tu tak allow, dia akan tutup privacy. So you tak boleh share. Kalau you klik tak boleh share tu maksudnya dia memang tak bagilah. Tapi kalau you klik tu boleh, maksudnya dia bagi. Tak payah minta izin pun. Share je. Boleh je. Okey Mira, ada soalan ni. Hmm? Adakah kita kena like, share video yang berkaitan dengan QM saja atau boleh any random videos? Random. Sebab dekat TikTok ni kita punya aim, kita nak cari klien as strangers as possible, as random as possible. So jangan pergi. Kalau saya kan masa awal saya nak up dulu, saya tak follow video-video orang, saya tak follow video-video orang QM. Saya akan pergi komen like video-video orang yang bukan QM. Sebab kita nak cari crowd yang belum join QM lagi. You pergi Betul? follow orang yang bukan QM tu. Kalau pergi like video orang QM, tak dapat klien. Dia dah ada klien dah pun. Jangan kacau orang QM awal-awal ni. Dia pergi like orang-orang yang bukan QM dahulu. Ada soalan bertanyakan ni Mira, macam mana kita nak tahu video TikTok kita FYP? Yang saya tahu ni kalau saya salah betulkan saya Abang Menju. FYP ada 3 jenis. Ada yang macam I don't remember the exact term, tapi dia ada FYP kecil, FYP sederhana dengan FYP besar. Kalau yang sederhana tu kecil, I think around below 5k view. Kalau you ada view below 5k dalam 1k, 2k, 3k, 4, 5k is FYP kecil. Kalau FYP tu dalam range dalam 30k view dia is a medium punya FYP. Kalau you ada 100k view is big. Itu memang FYP yang besar. Itulah 3 level FYP. Alright. That's good. So saya rasa setakat itu saja kita menjawab sebab saya tengok randomly soalan dah pun terjawab. Linktree dan Beacon ni mana lagi okey? Dulu saya buat dua-dua, saya buat Beacon, tapi tiba-tiba Beacon tak boleh. I don't know why. Something is wrong. Saya buat Linktree senang sikit. Okey je mana-mana pun. Yang as long as dia boleh appear kat you punya bio link you tu. Hashtag FYP perlu ke letak? Yes. Amira. Okay, saya lupa pasal hashtag. Hashtag ni tak payah letak FYP, dia tak membantu pun. Bagi saya lah, dia tak membantu pun. You specific target you. Contohlah, kalau you buat video tentang GSA, siapa target you? Kalau GSA ni you target orang-orang yang macam kurang berkemampuan, you target, you hashtag lah. You hashtag B40, you hashtag beras mahal. Because orang-orang macam ni lah yang akan search this kind of hashtag. Hashtag beras naik, hashtag telur mahal, hashtag dah tak, hashtag dah tak ada subsidi. All these orang-orang yang tengah mencari isu-isu macam ni adalah orang-orang yang susah. So you can indirectly you akan attract crowd ni untuk join you buat pasal GSA. Kalau video pasal GCA, kalau saya punya video pasal GCA, saya akan hashtag student-student universiti. Saya akan hashtag UiTM, USM, URA, IIUM, KPTM, semua universiti saya akan hashtag. Ataupun sekarang kalau saya dah mati idea tak pasti, saya akan hashtag semua negeri-negeri kat dalam Malaysia. So that's why I have so many clients from all over Malaysia. Saya punya hashtag, kalau if you see my video, my hashtag banyak gila. Sebab saya akan letak at least 14 negeri dalam Malaysia. So you see my clients ada kat Sabah, Sarawak. Padahal saya tak pernah pergi sana pun.
Tapi my clients is from all over Malaysia because saya letak hashtag. So jangan sia-siakan ruang hashtag ya. Letak jangan main letak aja hashtag tu. Kalau boleh tu kalau you dah tak tahu nak letak apa, letak negeri-negeri dalam Malaysia. Letakkan semua 14 negeri-negeri dalam Malaysia. Macam tu. Kalau ambil video Mira, perlu tak kita edit supaya tidak sama 100%? Yes, wajib edit. Sebab kalau you tak edit, view you tak naik. TikTok takkan push video you. Edit at least sikit lah. Macam depan-depan tu boleh edit tulisan ke apa ke. Boleh je. As long as ada sikit edit pun dah okey dah. Tuan Abuza kata TikTok ada limitation hashtag. Betul. Tapi saya setakat saya buat ni tak ada lah limitation pun. Still orang kata apa? Dalam range yang dibagi lah. Dan bila you buat hashtag tu, contoh you buat hashtag I buat hashtag Kelantan. Dekat Kelantan dia akan keluar so many option. Kalau Kelantan sahaja dia akan keluar how many view tepi tu 1.4 million. Ataupun kalau kita hashtag Kota Baru akan keluar tepi tu 1.3K sahaja. So pilih yang lagi tinggi orang guna hashtag tu. Jangan pilih hashtag yang cuma ada 4 orang guna. Janganlah, tak berbaloi lah you letak hashtag tu. Pilih hashtag yang tepi tu ada tulis berapa ribu orang guna hashtag tu. Lagi ramai orang guna hashtag tu, pilihlah hashtag tu. Kalau macam negeri pun macam kalau you pilih Kota Baru, Dah setengah bulan. ya Kalau pilih negeri kan, kalau pilih Ajarlah dia ni. Ya Allah, tutup mic tu. Jangan sampai udah kick keluar dari Zoom ni Jangan ganggu speaker kita. Aduh, hai. Tapi itulah nak cakap tak apa alah bersalakan kita kan. Okey. Tapi kalau nak pilih hashtag pun pilih hashtag yang tinggi penggunaan dia tulis kat tepi tu. Kalau you ambil hashtag yang macam baru 100 orang guna tak ada point jugalah. Macam tu. Because saya housewife, I will always use hashtag housewife, hashtag work from home, hashtag side income, hashtag job part-time job in Malaysia. All those things memang orang akan cari. Guna macam ni yang terus specifically target pada you punya audience. Macam tu. Faham tak? Kalau you polis, hashtag je lah, hashtag polis. Nanti orang polis akan baca, ada GSA kita punya chairman QM ni polis lah. You gunakan semua sources yang you target tu siapa. Kalau you rasa nak target cikgu, you know what GCA kan, target cikgu. Hashtag cikgu, hashtag sekolah menengah, hashtag sekolah rendah, hashtag cikgu, hashtag Pegarah. betul. Saya gunakan semua. Saya memang saya fikir, okay, kalau this video is about syariah, saya akan hashtag Mufti, hashtag KFC, hashtag Penang, hashtag Maybank. Kenapa? Sebab our syariah advisor pernah jadi mufti, pernah jadi syariah advisor untuk KFC, pernah jadi syariah advisor untuk Maybank. Kita relatekan dengan apa yang info yang kita nak sampaikan dekat dalam video tu. Jadi janganlah hashtag yang bukan. Video pasal GA, lepas tu pergi hashtag Siti Nurhaliza. Tak boleh lah macam tu. Tak sampai kat target. Puan Mira. Ya. Sekarang Puan Mira masih lagi suri rumah ke? Ya. Ya. Tapi CEO dah kan sekarang? CEO perangai-perangai juga. Okey, kurang Puan Mira, semasa Amira mula FYP dekat TikTok ni, berapa kekerapan Mira buat video dalam sehari? And then boleh tak bantu kita cadangkan dekat sini masa yang bersesuaian dan berapa kali sepatutnya kita post video dekat TT? Kalau ikutkan sepatutnya the best is you aim 300 video. Dekat your profile tu you kena ada the best is 300 video. Tapi the more you achieve 300 video, the more lah you dapat viewer. Sebab TikTok ni lagi you banyak video lagi dia akan push video you pergi ke orang. Kan. Tapi saya tak mampu nak buat macam tu. So what I did was saya akan dalam sehari saya akan record 4-5 video. Shoot terus serentak. That's why you can see kat saya punya video saya pakai tudung yang sama aja. Sebabnya saya record waktu yang sama. I will record 4-5 video tajuk yang berbeza. And then hari ni saya post satu. Esok post satu. Macam tu. So macam you jimat time. You just take one day untuk you nak record few videos. Then post satu. So seminggu tu tak payahlah dah record hari-hari. Macam tu. Okay. So saya rasa setakat itu saja
untuk kita menjawab soalan-soalan yang ditanyakan tu. Budak, Nanti, saya rasa King Star ni Datuk Zam nah itulah saya duduk rasanya. Dah Datuk Zam. Datuk Zam ni antara orang yang mengajar saya tentang apa teknik untuk physical approach orang secara fizikal. Nanti saya share later. Datuk Zam memang hebat lah bab approach orang physically ni. Dia bagi flyers ke orang, pergi pantai bagi flyers. Macam tu. Syat. Hmm. Okay, so untuk sesi Mira sudah tamat sampai di situ saja, betul tak Mira? Betul. Sambung dengan Abang Jo. Okay, so kita nak panggil Abang Jo, Abang Jo ataupun Dila Zulhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Jo. Boleh respon Waalaikumsalam ucap tak Abang warahmatullahi Jo? wabarakatuh. Saya Dengar stop. suara? Saya stop share. Stop share. Alright. Okay, Abang Jo. Mana muka Abang Jo ni, tak nampak ini. Ni nampak sebelah Mira je. Tapi tak tahu kat Itulah, mana. nampak merah saja ni. Aduh. So, admin mungkin boleh tukar pin speaker ni kepada Abang Jo. Suara clear ke dengar? Alhamdulillah, clear. Okey, dah nampak muka Abang Jo. Apa khabar Abang Jo? Lama tak jumpa Abang Jo dekat Zoom ni. Alhamdulillah. Tak Allah ingat kita udah berkongsi je bersama. lama dah ni. Welcome back Abang Jo. So, malam ini Abang Jo akan kongsikan dengan kita berkenaan Waalaikumsalam. dengan apa ni Abang Jo? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Huda sebagai moderator kita pada malam ini, dan juga kepada Dila Amira, bakal lidi kita sikit lagi tu kan. InsyaAllah amin kan. Dengan berkongsinya berkenaan dengan di TikTok, apa kita nak kena buat di TikTok. Okey. TikTok ni dia introduction sikit. TikTok ni dia sebenarnya adalah satu dunia baru. Kalau sebenarnya ikutkan, dia adalah, kita panggilkan dia sebagai revolusi 6.0. Kalau revolusi 6.0 ni bermaksud selepas ini seluruh orang akan menguasai TikTok ni. Semua orang tak akan melayan TV lah. Orang akan pergi semua ke TikTok ni. Kalau tengok-tengok ramai influencer kan. Semuanya daripada politician, daripada apa ni, contoh Dr. Fadilah Kamsah, ustaz-ustaz semua dah turun ke TikTok lah. Tak ada dah jarang menggunakan TV dah. Sebab apa? TV ni, bila TV kita ada one way communication. Tapi di TikTok kita boleh two way communication. Dan kita boleh terus engage dengan orang tu selama secepat mungkin. Macam Mira cakap tadi tu. So, apa yang Mira ajar tadi tu, 5R, apa semua, tonton video sampai habis, itu semua adalah cara-cara untuk kita engage dengan orang. Maknanya kita tengok, kalau anda masih lagi menganggap TikTok ni seperti TV, anda tengok sambil bersandar je, jadi akan jadi TV lah. Kalau anda jadikan TikTok ni sebagai tempat untuk platform untuk anda berbisnes, untuk buat connection, build networking, so anda kena buat engagement tadi tu. Engagement tu sebenarnya yang penting. Okay. Untuk pada malam ini, Abang Jo akan berkongsikan di TikTok ni, dia ada undang-undang dia sendirilah. Sebab dia dunia maya yang berkongsi satu dunia berkongsi platform yang sama kan. Kalau tengah buat live tu, satu dunia ni berjuta orang tengah buat live pada satu ketika masa ini juga. Even semasa sesi ini pun Abang Jo tengah buat live di TikTok juga ni, bersiaran di TikTok juga. Jadi bila sahabat-sahabat semua dapat menguasai TikTok ni dengan cara yang betul, ikut kaedah dia, insya-Allah kita semua akan meletup ke babur macam Dila Amira juga, insya-Allah. Amin. Okey. So, Abang Jo akan kongsikan slide. Ya. Okey. Clear tak nampak? Udah nampak dah? Nampak. Okey. Okey, di TikTok ni dia akan ada dipanggil CG lah, Community Guideline. Community Guideline ni dia adalah satu rules yang mana
TikTok gunakan dia untuk kawal semua sekali behavior manusia kan. Behavior manusia ni berlainan. Jadi TikTok sebenarnya dia bagi kita untuk buat kebebasan bersuara tu. Dengan kita boleh live, kita boleh buat video suka hati kita tanpa mengenakan apa-apa bayaran pun kan. Jadi dia ada CG ni lah yang akan kontrol kita. Jadi kita jangan break the boundary lah, jangan break dia punya community guideline ni, as long as kita punya live ataupun selagi as long as kita punya VTT ni. VTT tu adalah video TikTok Abang Jo biasa dah guna apa ni istilah VTT, dia panggil video TikTok tu. Video yang kita buat tu tidak melanggar community guideline, insya-Allah video tu akan berjalan dengan lancar. Okey. Okey, salam perkenalan daripada Abang Jo. Kalau jumpa di TikTok tu bolehlah boleh bersahabat dengan Abang Jo. Tekan kalau tengok tanda profil Abang Jo tu masih ada lagi plus kan dekat korang tekan tanda plus tu. Maknanya kita telah bersahabat lah ke situ. Okey, alhamdulillah Abang Jo dekat TikTok ni bermula pada 28 hari bulan 6 itu. Baru lagi lah. So Abang Jo punya strategi masa tu belum menggunakan TikTok ni untuk promote QM. Maksudnya masa tu tengah build personal branding. Bagi sebab apa, bila kita build nama bagi Abang Jo build nama dulu di TikTok ni, and then bila sampai waktunya macam sekarang, barulah kita letakkan video-video yang berkenaan dengan QM. So ada dua strategi yang anda boleh buat. Sama ada kalau anda nak membina personal branding dulu, ataupun anda terus boleh promote QM tadi. Sebab apa? Macam contoh dia kan macam Amira cakap tadi, kalau kita di platform media sosial yang lain, dia tak supportive seperti macam kita follower di TikTok ni. Kan? Follower TikTok ni kalau anda hard sell pun sebenarnya boleh. Kan? Sebab dia boleh dek. Macam tu kan. Memang kalau tengok trend pun, kalau macam orang duk berniaga, katalah berniaga goreng pisang, orang berniaga ayam gunting ke apa semua kan, dia pacak je live dia kat situ, dia tengah buat kerja dia. Itu pun dapat view yang tinggi, dapat supporter yang tinggi. Itu TikTok punya pedangan. So mau tak mahu, TikTok ni kita kena jam juga dalam TikTok supaya dia kita tidak ketinggalan lah. Sebab apa, selepas ini yang Abang beritahu tadi, dia revolusi 6.0 ni bermaksud orang akan membeli dengan influencer. Contoh yang terbaik adalah Khairul Amin. Tengok Khairul Amin membina nama dia. 6 tahun Khairul Amin membina nama dia. Selepas 6 tahun, baru Khairul Amin tunjuk dia punya produk sambal nyet tu. Dan produk dia tak banyak pun. Sambal nyet tu je. Sekarang dia baru nak keluarkan produk yang kedua. Nampak tak? Jadi lepas ni, influencer yang akan handle semua. Tak ada dah. Orang tak ada buat marketing, nak kena bayar artis jadi duta, semua tu tak ada dah, jimat kos. Maknanya influencer sendiri yang buat. Anda jadikan diri anda influencer, anda sendiri yang running anda punya business, anda running anda punya kilang, anda jadi CEO. Semua je macam tu. Itu dipanggil revolusi 6.0. Panjang lagi lah cerita dia kan. Tapi tak apalah. Ini perkenalan saja. Kalau nak tu boleh kalau nak ambil ilmu-ilmu yang berkenaan personal branding ni, boleh follow Abang Jo. Kalau Abang Jo buat live, boleh follow ya. Okey. Yang paling penting perkara dalam ni, orang nak tanya, kenapa video kita ni tak FYP? Kalau bahasa Melayu dia FYF lah. Kan ni. Kan? Kalau dulu kita pergi FYP tu, maksud dia FYP tu stand for you page. Kalau kita buka TikTok tu, atas tiga kan, atas tiga akan ada friend, dia ada following, kita ada friend, dan for you tulis tu. Maknanya kat for you tu, seawal minit anda login dia masuk TikTok tu, masuk di TikTok, terus video keluar. Itulah maksudnya for you feed tadi. FYF ni for you feed. FEED for you feed. Kalau dulu dipanggil FYP, for you page lah. FYP sama juga. So video-video apakah yang keluar dekat yang boleh ada dekat kriteria video yang boleh keluar kepada FYP ni? FYP, okay, contoh dia sebenarnya macam ni guys, nak tunjuk
Kalau anda buka profil Abang Jo ni sebenarnya dekat dekat sekarang ni, perasan tak ada satu video yang Abang Jo buat, dia tengah hit 500,000 sekarang ni view, 500,000 guys. Bila anda ada satu video yang hit FYP ni, follower anda akan bertambah secara automatik setiap hari. Provided dengan anda buat engagement lah tadi. Jangan tak buat engagement. Orang yang komen-komen tu engage. Kan? Bayangkan video tu seawal Mira 2 hari lepas, Mira bertanya Abang Jo nak ajak buat malam ni. Masa tu follower baru 18 17 point something. Setakat malam ini dah jadi 19.1 dah. Sebab apa? Maksudnya video, bila anda dapat satu video yang boleh keluar pada FYP, video tu viral, follower anda akan bertambah secara automatically. Itu soalan yang pada abang yang tanya pasal FYP tadi lah. Apa yang Mira beritahu tu betul lah. Tapi macam mana kita nak kriteriakan video kita supaya dia menjejak ke FYP ni? Ini syarat dia. Kita kena tahu CG dia kan. Kenapa video anda tu tak layak untuk pergi kepada FYP? Okay? Yang pertama tadi keselamatan belia. Maknanya dia di TikTok ni dia sangat mengutamakan minor lah, panggil minor. Minor ni kalau bahasa Inggeris golongan yang berada di bawah 18 tahun. Tambah lagi kalau umur dia bawah 16. 16 very strict. Kanak-kanak lah, cerita dia kanak-kanak. Jadi contoh dia lah, kalau anda buat video VTT ke, ada masuk pasal anak, tengah dukung anak, ataupun ada anak yang tambah lagi anak tu anak dah lah ada anak kan, ada minor tadi, dia panggil minor, tak berbaju pula. Itu memang terang-terangan video anda akan terus di ban oleh TikTok. Kalau tengah buat live ni kan, kata tu macam Abang Jo tengah buat live ni, tiba-tiba belakang ni ada anak dia lalu tak pakai baju, terus naik dekat live tu, naik violation, you have violate regular CG, dan silap live tu boleh terus kena ban, kosong terus. Itu dia punya striknya TikTok ni. Sebab apa? TikTok ni untuk mengawal CG ni, community guideline semua ni, dia gunakan robot. Dia gunakan AI, artificial intelligence. Seperti yang kita tahu, teknologi dia adalah TikTok ni dia gunakan face detection muka kita. So bila berlaku pelanggaran CG apa semua tadi tu, itu yang dia robot tadi ni yang akan tangkap kita. And then robot tangkap kita, barulah dia pergi ke second stage. Second stage tu barulah manusia yang akan kalau kita buat appeal, kalau contoh sahabat-sahabat mana yang pernah kena community guideline kan, kena violation kan, dia akan ada appeal, button appeal tu. Button appeal tu kena buat sahabat-sahabat, jangan biarkan macam tu je kan. Even komen, macam Abang Jo punya komen semalam punya komen banyak kita komen, kena community guideline, tak tahu sebab apa, tapi kita tak appeal. Jangan tak appeal. Bila tak appeal tu, kita ingat benda tu normal. Setiap akaun TikTok kita ni, dia ada merit sendiri tau. Dia ada point. Setiap kali anda langgar community guideline ni, anda kena violation, dia akan tolak point anda. Merit. Sampailah kalau point anda tu serendah bawah 5 point, daripada 25 point sampai ke 5 point, bawah 5 point, akaun anda tu akan permanently di-ban. Mak jawabnya tak kisahlah. Macam Abang Jo ke tadi kan, dah dekat 20,000, 20,000, bukan nak cerita 20,000. Orang yang akaun yang 100,000 pun ada kena permanently ban, zero. Tak ada. Hasil anda buat tadi kan, semuanya kosong balik, reset. Anda kena buka akaun baru, kena bermula balik, start from zero balik. Itu yang sebenarnya yang penting, kita kena sayangi akaun TikTok kita ni. Kalau dah buat tu, pastikan dia adalah jadi kesayangan anda, sebab dia macam periuk nasi anda jugalah. Kalau macam dah Mira tadi kan, dia daripada still boleh dapat, dia duduk sekarang pun boleh dapat ada 1 PM apa semua. Kena jaga betul, sayangi akaun TikTok ni betul. Okay,
Jadi kalau minor memang dia sangat sangat strict lah jaga. Yang kedua, kalau kita buat apa-apa tindakan ataupun aktiviti yang berbahaya kan, kita buat something yang tu, makna kita dia tak nak kita ni mempengaruhi audience kita. Kan, bila mempengaruhi audience kita tu memang uh, awal-awal lagi dia dah kena dah video kita tu has been removed ke apa semua, nanti dia akan dia buat macam tu. Okay. Yang ketiga, berkenaan dengan pendedahan badan. Tak boleh buat konon-konon nak buat apa jadi sadar ke apa kan. Tapi kalau anda tu memang ahli bina badan ke, kita dia dapat detect kita tu memang macam tu, tak apa. Tiba-tiba kita hari tu kita tak pakai baju ataupun orang yang kategori macam ni dia sangat strict. So bila ada pendedahan badan ni, akaun anda tu, video apa anda yang buat tu memang akan kena community guideline. Ini yang paling keras lah kan, kandungan berunsur seksual kan. Contoh dia macam mana, anda ada produk seks, anda buat kelakuan gaya seksual, nak menjual emas kan, nak menjual emas, nak letak emas kat dada kan, tapi anda buka semua kan. Itu bukan memang kena lah, bakal mengena lah tu kan. Anda rasa benda tu tarikan tapi sebenarnya akan kena. Okay. Dia spesifik lagi. Abang dah list down kat sini kan. Ini sebenarnya TikTok yang list down ni. Tapi kita nak ambil, kita dah compile, letakkan di sini. Apa maksud tarifan dia? Kan, pendedahan tubuh yang ketara, tengok baca macam mana. Boleh baca. Eh? Memang dahsyat lah sebenarnya kan. Apa yang kita buat, benda tu sebenarnya jangan kalau kita purposely buat, memang kena lah. Tapi cerita dia kalau kita tak tanpa sedar kita pun terbuat action yang sama, tapi dia sebab robot yang detect kan. Bila AI detect, contoh dia kan, macam contoh yang baca ayat yang bawah sekali ni kan, membulatkan mulut bentuk O kan. Kan mungkin kita nak tengah nak something benda lain, tapi bila kita buat macam tu, kita pun akan kena CG juga. Sebab apa? Robot tu detect kita, behavior kita, muka kita macam tu. Okey, yang keempat tadi, kandungan dia mengejutkan, dan grafik macam kita nak buat macam suspend ke kan, pengeboman, bencana alam, aksiden, kapal terbang terhempas. Memang kita nampak video-video tu, viral lah, viral TikTok semua kan. TikTok lama lah tu. Sekejap lagi tengok video dia kan. Anda ingat sebab sekarang ni trend orang dia nampak macam aksiden, pergi ambil gambar orang aksiden. Aku nak jadi orang pertama lah viralkan ni. Itulah TikTok dah baca dah sebenarnya. Anda mengambil kesempatan kat situ sebenarnya. Kan? Itu memang anda sekejap lah video tu viral. Sekejap lagi akaun anda habis. Kena habis. Even yang banyak kena sekarang ni berkenaan isu Palestin kan, perang sekarang ni. Berhati-hati. Memang kita nak tunjukkan solidariti kita, tapi pastikan dia berada di dalam kita punya di bawah kita punya community guideline juga. Jadi banyak kes yang apa ni, isu Palestin sekarang ni kan, banyakkan orang yang post tu bakal kena semua tu. So yang ke 1, 2, 3 ya, okay, darah manusia dan haiwan. Darah manusia dan haiwan. Ini pun ramai juga orang kena ketika apa? Ketika masa raya korban. Macam kita berada dalam grup mentor dan mentee di Sahabat Boske ni kan. Awal-awal dah pesan dah, balik raya jangan ambil video, jangan video orang korban. Ada juga kutu mana pergi buat ambil juga kan. Memang kita niat kita bagus nak tunjukkan amalan penyembelihan binatang oleh orang Islam kan, tapi kena itu kalau darah ni, ini semua ni yang berat memang kalau kena ni memang dia akaun anda tu ada boleh possibility untuk kena permanently ban. Okey. Lepas tu bahan agak grafik yang mungkin menyebabkan rasa jijik, benda-benda yang menggelikan apa semua tu, semua je tak boleh juga. Okey. Contoh dia lah, anda sekarang ni
yelah kita sekarang ni memang bertelamat. Orang tanya pula kan, Abang Jo dia cerita benda ni, bukan aku buat pun, aku nak cerita pasal emas kan. Tapi kesilapan ramai orang adalah dia menjadikan TikTok ni, dia dah buka akaun TikTok lama. Siapa kat sini yang dia jadikan TikTok dia ni sebagai diary. Ini sebenarnya kesilapan orang, dia menjadikan TikTok dia sebagai diary. Sebab tu dia boleh letak gambar family dia, letak anak gambar anak dia. Dia ada masalah dengan boyfriend dia, dia duk luahkan perasaan kat situ. Itu kesilapan dia sebenarnya. Sedangkan TikTok ni dia tidak menjadikan matlamat asal dia tidak menjadikan TikTok ni tempat macam tu. Dia tak boleh menjadikan diary. Anda jadikan diary, itu yang jadi akan kena permanently ban lah nanti. Jadi ada orang, mesti orang akan tanya, tak ada apa-apa pun saya tak buat, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa memang sekarang sebab akaun anda belum grow lagi. Bila akaun anda dah mula grow lebih pada 7,000 dah menuju follower tu dah sampai dekat-dekat dengan 10,000, lagi banyak anda akan kena CG ni. Lagi kuat, lagi TikTok ni akan monitor kita. Sebab apa? Sebenarnya 10,000 yang pertama ni, 10,000 ni follower ni sebenarnya anda boleh add je. Apa yang Mira tunjukkan tadi tu, semuanya adalah kita boleh add je. Anda boleh add. Nak dapatkan follower anda 10,000 tu, anda carilah. Rajin cari sendiri. Tapi apabila sampai, sebab tu dia ada apabila kotak anda tadi tu, kotak following, dia ada following dengan follower, like kan. Following tu anda yang add sahabat. Anda yang bersahabat dengan orang dulu. Anda boleh tambah bagi follower anda jadi 10,000. Itu kerja yang anda kena buat. Anda kena following dulu supaya follower anda tu naik jadi 10,000. Sebab apa? Sebab setiap TikTok ni dia ada setiap level tu dia akan unlock. Dia macam main game jugalah. Dia akan unlock berapa new features yang baru. Macam tadi contoh Mira beritahu, kalau anda dah achieve dulu 1,000 follower, dia akan unlock apa? Anda boleh buat live. Dan boleh buat live, dan anda boleh juga letak tadi link tree di bio tadi tu. Boleh letak dah link kat situ. Yang pertama. Okey, sebut pasal link tree tadi tu, Abang juga pernah jumpa sahabat-sahabat mana yang dia buat, dia terus letak nombor phone dekat bio. Salah, tak boleh. Kan dah beritahu tadi kan, macam Mira beritahu kan, nanti dia nak pergi kita nak men-channelkan orang tu, audience tu terus kepada third party kan. Bukan third party, nak terus men-channelkan benda tu keluar direct terus daripada TikTok. Itu memang TikTok sangat pantang lah. Sebab tu kita kena letak link tree tadi. At least maknanya orang tu dia akan pergi dulu kepada link tree. Di situ third party, daripada third party ni baru dia decide untuk pergi keluar daripada TikTok tadi. Okay. Yang ke-5, ke-6 ataupun maklumat salah. Biasa maklumat salah ni kita geng-geng teori konspirasi ni lah, kan, yang membuat cerita-cerita yang fake news ni lah, macam ni kan, kan, yang berdasarkan cerita, berdasarkan daripada sangkaan kan. Ada kerajaan, ada masyarakat rahsia kan. Jadi benda-benda tu semua tak boleh, kan. Jadi kalau kita nak untuk berbisnes, kita gunakan dia secara betul lah. Jadi kalau mana-mana yang sebelum yang Jom beritahu tadi, kalau korang dah pernah ada yang lepas-lepas lah, dah pernah jadikan TikTok ni sebagai diary kan. Jadi ada balik video yang mana-mana yang ada pasal anak, tengok view dia mesti rendah punya kan, bawah pada 200 ke tu, atau bawah pada 100, boleh delete, ataupun kalau sayang hide dia, ubah dia punya setting, jangan privacykan dia, jangan publickan dia video-video tu semua. Sebab benda tu kalau selagi mana dia ada, dia akan mengganggu engagement anda untuk anda buat
QM ni lah. View akan rosak. Sebab apa? Daripada benda-benda video-video yang viewer yang rendah ni. In fact sebenarnya TikTok sendiri dia ada istilah dipanggil zombie account. Abang Jo ada buat VTT dekat Abang Jo punya berkongsi apakah itu zombie account. Zombie account ni yang mana view bawah 200, itu dia akan dikategorikan sebenarnya sebagai zombie account. Bila terlampau banyak sangat zombie account ni, dia akan TikTok ni akan detect pula kita ni sebagai dia ni tak aktif. So apa, banyak video dia video yang sampah kan. Jadi akan last dia akan end up kepada permanently ban juga. Berapa ramai orang yang dah kena ban, masuk buka ni pergi kat live, ni akaun kedua saya, atau dia ni akaun ketiga saya, keempat kelima boleh masuk. Banyak kena ban. Sayang kan, usaha kita selama ni kita buat kena habis macam tu je. Okey. Okey. Yang kedua, maklumat yang tidak disahkan berkaitan kecemasan dan peristiwa di butiran maklumat itu masih dalam perkembangan, yang belum sah kan. Sebab itu cerita dia, kalau kita buat benda-benda macam ni memang kena kan. Okey, yang tujuh apa tadi? 6, 7. Civic dan integriti pilihan raya. Pilihan raya pun ramai yang kena. Ada sahabat saya, Abang Zam tu kan. Masa pilihan raya pergi saja bawa buat video konon nak tunjukkan suasana pilihan raya apa semua. Kena ban, akaun kena ban. Nak merayu balik akaun masa tu dah 40,000 dah follower. Nak merayu balik, rayu tu 3 bulan. Kena menanggung merana tak dapat. Lepas 3 bulan baru dapat balik akaun tu. Selama tu nak buat apa? Kan? Okey. Pelibatan palsu. Kan? Pelibatan palsu ni mungkin ada kena-mengena sikit dengan kita lah. Banyak berhati-hati lah kat sini. Kita dalam mengajak orang membuat cerita semua untuk mengajak orang menyimpan ke apa semua kan. Yang ni penting kan. Lepas tu janji suka untuk suka kan, selalu macam apa, like saya akan follow balik, like saya akan follow balik. Ni benda ni kan. Even kalau orang yang dia tadi mengenai kempen yang terbaru, TikTok yang terbaru sekarang, dia ada kempen untuk menonton video sampai habis kan. Sebab apa? Terlalu banyak orang masuk swipe. Siapa yang ada buat macam tu? Angkat tangan tengok. Kan? Dia kena swipe. Sebenarnya tak. Bila sebenarnya setiap video yang lalu TikTok feed dekat anda tu, dia dah ada algoritma dia. TikTok dia sedang membaca behavior anda. Adakah anda suka video yang dia feed dengan tu? Kalau tak suka, ada button kat bawah tu. Dia ada button, klik dekat button anak panah bengkok tu. Klik kat situ. Button tu anda copy link tu. Dalam tempat tu juga ada dia tulis tu not interested. Gambar hati pecah. Tekan not interested. So anda telah memberitahu kepada algoritma TikTok yang anda tak suka video similar macam ni. Dia tak akan feed anda lagi dah. Tapi cerita dia, kalau anda satu video tu datang, anda tonton lama. Walaupun tak habis tapi lama. Itu meningkatkan watch time. Sebenarnya dia ada pembacaan watch time. Analitik dia tu dah ada watch time. Anda tonton satu video tu lama, itulah yang dia akan feed lagi. Dulu tu sebab dulu tu yang orang bila zaman ramai orang duk berjoget, video-video berjoget kan. Sebab apa? Bila masuk tengok berjoget lama je, dia akan feed lagi. Nampak? So apa yang TikTok nampak sekarang ni, sebab tu TikTok sampai akan buat kempen bermula 24 hari bulan itu, 23 hari bulan, TikTok buat kempen menonton video sampai habis dapat duit. Dia bagi reward. TikTok bagi reward pula untuk menonton, siapa yang untuk menonton video sampai habis. Sebab apa? Dia nak meningkatkan watch time tadi. So kalau anda sebenarnya dah tak ada target,
untuk kita lah, untuk kita ni sebagai kita business di QM semua, anda okey dah aim dah seorang ni, okey dia ni networking macam Mira cakap tadi, okey orang ni yang anda nak dia jadikan prospek ataupun nak dia jadikan sebagai dealer, nak apa semua, selalu support video dia, tonton video dia sampai habis. Jangan risau, TikTok akan buat kerja dia. Dia akan sumbat video-video kita pergi kat dia. Kalau kita dulu dekat apa muka buku kan dekat Facebook, kita dulu ada buat FB ads apa semua, kita ada teknik saka kan, panggil teknik saka kan. Ini kat TikTok ni dengan cara buat 5R tadi je sebenarnya anda dah buat saka untuk orang tu. Video-video anda akan menghantui orang tu. Tapi dengan syarat, apa yang cakap tadi, video. Tapi kalau videonya seketul, 2-3 ketul, macam mana dia nak menghantui orang tu? Anda kena buat banyak video. Tentu Mira cakap tadi, kena buat 300 VTT. Sekurang-kurangnya 300 VTT buat video tu. Tapi engagement tu pun anda buat juga. 5R, 6R tadi. Tonton video sampai habis. Like dia punya video, komen, letak komen yang murni-murni. Tu save video tu. Betul, anda copy link balik, buat je benda tu semua. Itu teknik saka tadi. Video TikTok akan hantar video dekat dia. Selagi mana anda ada buat video baru, selagi tu dia akan hantar. Secara percuma. Kan? Ini dia. Ini dia yang memang popular lah. Kan? Yang orang kata percaya tak percaya betul ke ni kan, sebenarnya memang ada dalam community guideline, tak boleh kandungan dia mesti original. Kan? Banyak orang sekarang ni buat, tengok video orang lain tengah viral, dia download video tu, dia post balik dekat dia. Dia post balik, view dia tu sebenarnya, apa video yang orang tengok tu, dia pergi balik pada owner asal video tu. Akan menaikkan naikkan engagement bagi video asal tu. Tapi orang yang buat tu tak ada pun. Kan? Anda kena buat. Kan? Kandungan yang dihasilkan semula dan tidak asli yang diimport atau dimuat naik tanpa apa-apa edit baru. Maknanya kita kalau buat download video orang lain ke semua, kita kena buat edit sikit lah. Letak subtitle ke, ataupun letakkan muka kita ke depan ke. Kan? Okey kawan-kawan, ni saya ni nak beritahu pasal GSA, tapi benda ni dah diterangkan oleh sahabat saya. Okey, ni dia video dia, tunjuk video kawan kita. Itulah. Janji ada. Kan? Seperti kandungan dengan terak air. Terak air ni apa? Inilah bahasa dia. Watermark. Video kalau dah ada watermark, memang kena. Orang memang dia tahu dah ini video orang lain. Dan itu juga salah satu cara untuk kita, kalau kita nak video kita tu asli dan tak nak kita orang lain share ke apa semua, kita kena letak watermark lah. Tapi sebenarnya matlamat kita nak video orang tu share kan. Kita buatlah video lagi, buat video bagi kan. Ataupun ada logo bertindih yang orang lain yang boleh dilihat. Ini. Yang kedua, kandungan berkualiti rendah. Seperti klip video yang sangat pendek dan video yang secara eksklusif berasaskan GIF. Ini pun ramai yang buat. Berkualiti rendah ni pun termasuk juga dalam apa ni? Maaf cakap dia memang TikTok ni dia tengok kualiti video anda juga. Kalau video kita tu dalam gambar pecah-pecah ke kan, itu pun bakal kena juga tu. Sebab robot dia tak boleh nak baca kan, Amir cakap tadi, dia face detection, dia akan baca face detection. Bila face detection ni, sebab tu bila kita nak buat personal branding, kita kena menggunakan muka kita dan suara kita, bercakap menggunakan muka kita dan suara kita. Malu kan, contoh orang ada orang dia malu dia ambil tunjuk gambar, contoh kita lah biasa yang baju tempat QM ni, dia buat calculation kan, terus masuk calculation suara dia, dah lah suara dia tu dia gunakan suara robot, tukar jadi suara garau lah, suara awet lah kan. Rugi. Sebab apa? Anda tak buat situ personal branding anda kan. Sebenarnya kita nak orang kenal muka kita kan, muka dan suara kita, itu je sebenarnya video ni. Anda tak perlu pun nak joget-joget ke apa, muka dengan suara je bercakap.
Yang ketiga itulah kod QR. QR code memang ada. Kita pun ada kan kat QM ni ada kan. Sebab tu kalau nak buat video ke apa berkenaan flyers ke apa kan, pastikan tak ada nombor phone, tak ada alamat, tak ada QR. Yang dalam kalau ada tu anda kena kena apa blanko dia lah. Kan dia ada letak stiker tu kan, stiker dia yang apa gede-gede tu kan yang blurkan tu. QR code memang tak boleh. Yang ke akhir sekali ni alkohol, tembakau ataupun dadah. Contoh maaf cakap kalau orang yang apa ni isap rokok ke vape ke dalam video tak boleh ada langsung. Even live pun tak boleh. Live ni kalau contoh dia macam kita awal-awal dulu AI dia kalau anda pegang marker pen pun letak kat mulut macam ni pun dia terus kena violation. Sebab apa dia kata anda hisap vape. Robot yang detect yang tu kan. So alkohol pun sama. Alkohol kalau ada video anda pun tengah minum air ke, air tu gelas transparent tapi air tu bukan air arak. TO lah kan. TO tu itu pun boleh kena. So boleh baca takrifan bawah ni. Kalau produk tembakau tu maksudnya vape, produk tembakau tak buat asap, boleh bakar benda kan. E-rokok semua. Kalau video tengah live pun pernah juga ada pengalaman sahabat tu dia berada di tempat lain, belakang ni ada asap, tengah-tengah ada asap orang tengah masak ke apa semua kan, itu pun boleh kena guard violation sebab dia robot detect. Okay, itulah habislah cerita dia. Itulah saja video dah, itulah saja presentation Abang Jo sebenarnya. Kalau nak cerita pasal teknik bagaimana anda nak grow apa semua ni, di boleh hadiri Abang Jo punya apa ni VTT ke ataupun pergi juga dekat live Abang Jo ke berkongsi asas-asas TikTok. InsyaAllah kat Mira pun boleh. Mira pun banyak kita pun banyak-banyak sharing dengan Mira, berkongsi pendapat dengan Mira. Dan sahabat-sahabat semua kalau macam Amira itu dia ada buat satu grup untuk siapa yang berminat untuk buat marketing QM ni dalam TikTok. Jadi adalah beberapa orang yang join dalam tu kan. Jadi mungkin Mira kita boleh promote balik kot pasal grup tu. Kalau siapa yang nak masuk tu sebab banyak kan masalah orang banyak dalam tu, kadang kita nak tahu macam mana direction orang tu nak buat macam mana. Kita bantu ikut cara QM lah macam nak promosi QM ni. InsyaAllah itu kita boleh buat, kita usahakan sama. Okay, terima kasih kembali kepada Huda. Terima kasih Huda. Alhamdulillah, terima kasih Abang Jo dengan penerangan yang membantu kita semua. So terima kasih juga kepada Dila Amira, speaker pertama kita tadi. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan yang masih ada lagi di ruangan Zoom ini, Huda juga ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk follow TikTok channel Huda, kerana di sesi live Huda, tuan-tuan dan puan-puan yang ada masalah ataupun apa-apa soalan berkenaan dengan quantum meter, tuan-tuan boleh tanya di sesi live. Sebab kadang-kadang bila ada yang bertanyakan melalui WhatsApp secara personal kepada Huda, tak larat tau nak reply. Sebab bila suruh tanya dalam grup, tiba-tiba tak tanya. Jadi kita nak bantu tuan-tuan dan puan-puan sungguh-sungguh ni untuk buat dan jana income dan juga keuntungan dekat quantum meter ni. Jadi cara yang lebih berkesan adalah tanyakan di ruangan-ruangan yang sepatutnya jugalah. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana sesi tadi? Adakah ianya sangat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mulakan langkah? Sebab dalam dalam kita mendapatkan ataupun hala tuju kita untuk menjadi konsultan dealer developer dan merchant, gunakan medium-medium yang tuan-tuan dan puan-puan boleh capai kepada klien. Okay, so saya rasa itu saja untuk sesi pada malam ini. Kita dah pun pukul 10.46. Jadi saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada speaker kita dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang join sesi Zoom pada hari ini.
bersedia awal, tanyakan soalan dan terima kasih juga kepada rakan konsultan yang membantu jawab di ruangan